Hello guys, selamat petang. Saya Unturun Riders Motovlog. Selamat datang ke Unturun Riders Motovlog. Bagi yang baru, sila subscribe channel ni, bantulah orang lokal kita. Okey, baik. Kita akan bincangkan topik hari ini adalah untuk peraturan-peraturan untuk berkonvoi. Ini saya akan bahagikan kepada tiga bahagian. Yang bahagian pertama adalah bahagian pertama adalah sebelum, bahagian kedua adalah semasa, dan bahagian ketiga adalah selepas berkonvoi. Okey, baik. Kita pergi yang pertama dulu. Okey, kalau mak basikal terkejut dek. Okey. Dapat. Masih baik dah dapat kawal. Okey, yang pertama adalah sebelum berkonvoi. Okey, sebelum berkonvoi itu yang paling penting adalah taklimat. Taklimat peserta berkonvoi. Harus ada taklimat peserta berkonvoi sebelum kita memulakan perjalanan kita. Okey, sebelum kita mula nak berkonvoi tu, harus ada taklimat. Itu paling penting. Kalau kau tengok video aku depan ni, ada yang pergi taklimat itu. Taklimat sebelum nak berkonvoi tu. Mana arah nak pergi, kita nak pergi mana, arah tuju kita, supaya peserta-peserta konvoi tidak akan sesat. Itu penting dia. Okey, itu kena ingat tu supaya tidak sesat. Okey, yang kedua adalah bacaan doa. Bacaan doa itu sangat-sangat penting. Kita haruslah berdoa dulu sebelum kita nak berkonvoi. Sebelum kita nak konvoi, kita harus doa dulu. Sebab Tuhan itulah yang akan membantu kita untuk melancarkan perjalanan kita berkonvoi tu. Tanpa doa, mana tahu perjalanan kita tidaklah teratur sangat. Okey, jadi paling penting sebelum mula berkonvoi tu haruslah baca doa dulu, dek. Jangan kontrol konvoi kau suka hati kau saja. Okey, yang ketiga, memastikan kenderaan ataupun motosikal kita dalam keadaan 100% baik. Okey, minyak hitam semua okey, brake okey, apa lagi ya? Kelas semua okey. Bebas daripada sebarang masalah lah. Paling senang lah, bebas daripada sebarang masalah. Supaya kita tidak akan mengalami gangguan semasa kita berkonvoi. Laju sikit 6. Okey, laju sikit. Okey, kita balik slow. Okey, baik. Itu yang paling penting. Pastikan keadaan motosikal kita dalam keadaan baik. Okey, seterusnya adalah barang yang kita bawa. Kalau boleh janganlah bawa pakaian yang terlalu banyak. Okey, baik. Bukan apa. Aku cakap begitu bukan apa. Sebab dianya akan mengganggu loh, berat. Berat motor. Tapi kalau kau dah selesa bawa berat, tak apalah. Okey, tapi kalau bagi aku, contohlah perjalanan konvoi tu memakan masa dalam 2-3 hari ya. 3 hari ya, 3 hari. Okey, 3 hari. Jadi pakaian aku tak banyak. Aku pakai 3 baju, 2 helai seluar, seluar dalam banyak sikit lah. Supaya tidak membebankan kita lah. Membebankan kita. Mana tahu berhenti sana sini nanti nak beli tu, nak beli ni, kan susah tu. Okey, jadi berat lah. Motor jadi akan berat. Motor dah badan kita dah lah berat, tambah dengan berat pakaian semua tu, apa yang kita bawa, luggage yang kita bawa tu, tambah lagi dengan berat motor lagi. Aduh, menjadi susah. Benda tu akan menyusahkan kita. Okey, seterusnya. Okey, memastikan sebelum memulakan perjalanan tu melantik siapa lead, siapa marshal dan siapa sweeper. 3 orang ni sangat penting. Okey, lead, marshal, sweeper. Sangat penting. Mereka 3 ni nanti aku bagi tahu. Sebab mereka 3 ni peranan dia masa-masa nanti. Okey. Mereka 3 ni haruslah dilantik sebelum memulakan perjalanan. Kenapa aku sangat penting? Nanti aku terangkan. Okey. Baik, dan yang terakhir sebelum kita memulakan perjalanan juga, kita haruslah mengambil nombor telefon setiap peserta yang ikut berkonvoi tersebut. Itu sangat-sangat penting. Paling senang lah buat grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp paling penting, paling senang. Okey, kita berhenti dulu. Okey, ni jalan Hospital Miri ya. Kalau nak tahu, ni jalan Hospital Miri. Okey, jangan berhenti lebih. Okey, baik. Mengambil nombor telefon orang yang ikut konvoi tu supaya kita tahu, jika ada apa-apa berlaku bersalah di jalan raya, kita senang nak berhubung lah dengan mereka tu. Itu yang paling penting. Okey, sebab itu ketua ataupun pihak penganjur haruslah mengambil setiap nombor telefon yang mengikut konvoi tersebut. Itu wajib, perkara wajib yang kena buat.
Okey, baik, kita dah settle bahagian pertama kita, iaitu bahagian sebelum berkonvoi. Okey, kita akan dalam kiraan dah. 5 4 3 2 1 jalan. Okey. Okey. Aku ambil bahagian kiri ni. Aku malah nak memotong-motong, malah nak mencelok-celok. Okey, baik. Kita akan pergi semasa. Macam aku cakap tadi, aku akan terangkan peranan ketiga orang itu tadi. Lead, marshal dan juga sweeper. Okey, baik, lead dulu. Lead adalah orang yang berada di depan sekali. Okey, dialah orang yang berada paling depan sekali. Sebab apa? Dia adalah lead. Nama pun lead. Kalau lead, kalau diterbalikkan dalam bahasa Melayu adalah pendahulu. Okey. Itu kamu kena ingatlah. Maksudnya kalau dia pendahulu, dia lah yang paling awal. Okey. Baik, apa tugas lead? Lead ini tugas dia adalah mengawal kelajuan. Aku potong dulu ni. Aku potong dulu kata ni. Lemak sangat. Okey. Okey, dia mengawal kelajuan peserta konvoi. Okey, dia lah akan mengawal. Kalau lead laju, lajulah bergerak. Kalau perlahan, lahanlah. Lajunya kata ni. Dia sangka. Okey, kalau perlahan, dia perlahanlah. Tapi kalau ikut betul-betul, untuk kita berkonvoi ni, maksimum adalah 110 lah. Itu kelajuan kebangsaan. Kalau aku salah, korang betulkan dekat komen tu. Okey, kalau aku salah, korang betulkan. Baik, 110 ataupun 120 lah. Aku tak tahu yang kat Semenanjung macam mana. Tapi kalau di Sarawak sini 110 lah, kalau tak silap aku. Okey, itu adalah itu adalah kelajuan kebangsaan. Yang saya tahulah. Okey, tugas lead lagi. Dia akan memastikan perjalanan berjalan dengan lancar. Baik, itu satu lagi hal. Bagi orang peserta konvoi, janganlah memotong lead. Kalau boleh jangan potong lead tu. Sebab apa? Lead itu umpama GPS tu. Dia umpama GPS. Dia yang tahu selok belok, kiri kanan, celah mana kita nak potong. Dia sajalah yang tahu. Kalau kau potong lead, sangat-sangat bahaya lah. Terutamanya bagi orang yang baru. Itu sangat bahaya. Jadi paling senang kau di belakang lead lah, ataupun di belakang lagi. Okey, janganlah kau berada sama dengan lead. Sebab lead tu dia tahu. Okey, tugas lead yang ketiga lagi, dia akan menunjuk. Dia akan tunjuk arah mana dia jalan yang berlubang, jalan yang bergelombang, jalan yang tak begitu rata. Dia akan tunjuk, dia akan bagi signal. Okey, dia akan bagi signal. Dia akan jalan ni rosak, dia akan tunjuk. Okey, kalau ada bahaya dia akan tunjuk juga. Kalau polis dia akan tunjuk juga isyarat dia. Okey, yang pasal isyarat tu nanti aku akan ceritakan dalam video seterusnya nanti. Untuk hari ni kita akan cerita pasal peraturan-peraturan berkonvoi sahaja. Okey, itu tugas lead. Okey, lead orang yang pertama sekali di depan sekali, orang yang berada di hadapan sekali. Sorry, maafkan saya. Tersasyul lah aku boleh cakap. Okey, yang kedua, marshal. Marshal ini lupa lu, sebelum aku pergi yang kedua ni. Lead juga. Kalau kau nak lantik lead, kalau kau boleh lantik lead yang suka tak kisah motor apa dia pakai kan. 150 pun boleh, 250 pun boleh. Paling bagus dalam 250 ke atas lah. Sebab dia tak boleh laju sangat. Okey. Orang-orang tu lah yang kau lantik jadi lead. Jangan kau lantik yang 1000cc tu. Jadi yang 1000cc tu tak payah nak jadi lead. Jadi marshal je. Okey, baik. Aku cerita pasal marshal pula. Marshal ini adalah orang yang berada di tengah-tengah sekali. Dia lah yang berada di tengah. Okey, kita akan buat U-turn sini nanti. Okey. Kenapa dia bertengah? Dia akan menyusun konvoi tu, supaya konvoi tu nampak teratur lah, nampak molek, taklah orang cakap bertempiaran sana sini. Okey, dia lah yang akan menentukan. Okey, dan dia juga akan menentukan sama ada kita boleh memotong ataupun tidak boleh memotong. Dia akan sentiasalah, dia akan bagi signal kalau ada kereta lalu. Dia arahkan peserta konvoi tu ke tepi sikit supaya kereta tu boleh memotong. Okey, itu tugas marshal. Dia akan mengatur, dia akan mengatur macam mana orang itu berkonvoi. Okey, kita berkonvoi. Pentinglah marshal itu, sangat penting. Dan yang juga motosikal untuk marshal, kalau kau tahu sport touring tu. Kalau kau tengok motosikal sport touring tu, itulah marshal. Okey, sebab mereka boleh ke depan, boleh juga ke belakang.
Sebab tugas marshal ni sangat susah tau. Marshal lah paling susah. Sebab dia perlu ke depan, ke belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dan tidak ada sebarang masalah. Okey, kita buat U-turn dulu lah. Lah, aku tak pandai sangat ni U-turn. Okey, kita buat slow-slow, relax lah. Kita rasa santai je tentang ni. Okey, sebab itu dia sangat penting menggunakan motor yang motosikal yang apa cakap, yang berkuasa tinggi lah. Contohnya yang 1000cc ke atas. Macam dalam grup aku yang dari Miri tu, Brother Spikers, yang seorang dia pakai GS 1200. Dia adalah marshal lah. Dia marshal, dia akan dia akan bagi atur macam mana rupa konvoi tu supaya tidaklah terlalu orang cakap compang camping sana sini. Macam mana cakap tidak terlalu tidak terlalu berserabut rupa dia. Bentuk dia cantik lah, lurus ataupun dua motor bergerak bersama ataupun satu motosikal bergerak bersama, satu barisan. Itu yang paling penting. Itu tugas marshal. Dia akan pergi ke depan, ke belakang untuk memastikan peserta konvoi ini berada dalam keadaan selamat. Okey. Dan yang terakhir adalah sweeper. Sweeper adalah yang paling penting sekali. Kenapa dia paling penting? Dia adalah orang yang akan memastikan semua konvoi itu tak terputus. Dialah yang terakhir. Dia memastikan orang yang terakhir tidak tertinggal jauh. Okey, dia adalah itu tugas sweeper. Kadang-kadang ni jadi yang sweeper ni bukan dia perlahan. Dia bukan perlahan sebenarnya. Dia adalah orang yang terakhir. Dia tengok macam mana keadaan, kalau ada masalah di belakang, dia akan telefon dengan lead ataupun marshal. Okey, dan lead akan berhenti. Itu tugas sweeper. Sama ada mereka akan bantu ataupun mereka pulang patah balik, macam mana lah, terpulang lah pada apa masalah yang berlaku tu. Okey, contoh sweeper. Okey, motosikal yang terakhir tu sebelum sweeper tu, selepas sweeper tu adalah rosak dengan jalan. Okey, dia hubungi lead akan berhentikan motor-motor yang depan tu. Kemudian marshal akan balik, akan tengok masalah. Baik, kalau dia dah tahu apa problem, dia akan panggil mana-mana ahli dalam kumpulan itu yang boleh menjadi pomen. Baik, itulah gunanya sweeper. Dia akan pastikan semua orang bergerak dengan baik. Okey. Dan yang terakhir adalah peserta konvoi. Kita peserta konvoi ni. Okey, yang pertama, peraturan untuk kita, jangan memotong lead ataupun marshal. Kalau ikut betul-betul memang tak boleh potong. Tapi kalau marshal ataupun lead suruh potong, potonglah. Itu kita boleh buat lah. Tapi kalau dia tak suruh potong, jangan potong. Terutamanya bagi kawasan-kawasan yang baru lah. Contohnya tak lama lagi macam aku nak pergi Sabah. Aku belum pernah pergi Sabah lagi. Jadi aku tak tahu perjalanan macam mana. Aku hanya 100% percaya pada lead aku. Okey, dia yang akan tahu jalan. Dia akan memimpin aku. Kalau dia salah, aku salah lah. Kalau aku betul lah. Itu maksud dia. Okey, terutama dengan marshal, dengan sweeper juga sama. Okey, baik. Tugas kita juga selain daripada itu, janganlah berlumba di tengah jalan. Sebab konvoi ini bukan tempat kita untuk berlumba. Nak berlumba dekat trek. Jangan kena berlumba-lumba masa konvoi tu. Kau ada 1000cc, kau ada 100cc, 100cc pula. Kau ada yang lebih banyak besar cc dia lagi, kau nak power laju-laju. Laju buat apa? Sebab konvoi ni adalah untuk santai-santai saya sebenarnya. Cantik kata. Cantik kata BDK ya. Konvoi ni adalah untuk santai-santai saja. Jangan laju, bukannya untuk berlumba. Sebab kau belum berlumba pun, kalau belum berlumba masa konvoi pun apa gunanya? Ada piala ke? Itu saja soalan saya. Ada piala kau dapat kan? Kalau dapat piala apa? Dapat duit, okey, kau paling laju dalam konvoi tu kau dapat duit 5,000. Okeylah, boleh lah. Jadi tak, kau tak dapat apa-apa pun. Okey, aku memang tahu. Banyak jugalah aku tengok peserta-peserta konvoi, kalau dia tergeram sangat kan, terlalu perlahan ke, lead itu terlalu perlahan, marshal itu terlalu perlahan, dia akan potong laju-laju, lepas tu dia akan berhenti. Itu bagus sebenarnya. Itu bagus. Sebab macam aku cakap tadi, yang first tadi, yang sebelum tu presiden ataupun penganjur haruslah memberitahu di mana peak point. Okey, untuk berhenti di checkpoint. Okey, satu kita jalan. Berhenti di checkpoint. Lepas tu kita sambung lagi. Tunggu yang datang, semua datang, dah kumpul balik. Itu bagus. Jangan kau terus menghilang saja.
terus menghilang entah ke mana. Orang lain masih lagi dalam perjalanan, kau dah sampai rumah dah. Kau dah sampai ke tempat tu. Sorang-sorang lah kau sana nanti. Tu bagus. Kalau sesat macam mana? Kan? Terutama bagi orang baru lah, orang baru. Okey, itu kena ingat tu. Bagi orang baru jangan hati-hati sikit. Jangan kau nak bantai-bantai je. Nak bawa laju orang cakap nak bawa laju lepas tu kau tinggalkan konvoi tu. Okey, tak boleh. Ikut kelajuan yang telah ditetapkan oleh lead ataupun marshal. Okey, kena ingat tu. Sebab macam saya cakap tadi, lead dengan marshal adalah orang yang sangat-sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Jangan kau terus potong mereka tu. Sangat berbahaya. Okey, dan seterusnya peserta konvoi lagi. Okey, haruslah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh lead atau dengan marshal tadi. Okey, kalau marshal cakap tu boleh potong, baru boleh potong. Kalau tak boleh, jangan nak memotong. Sebab lead dengan marshal inilah yang akan menunjuk atau tunjuk atau tahu jalan. Kalau jalan itu berlubang atau tidak. Kau laju lepas tu terlanggar lubang semua naya. Sebab itu kita tak boleh potong mereka. Sangat tak boleh potong mereka. Macam aku ambil ATR tu lah. Cuba aku ambil contoh. Contohnya macam nanti minggu depan aku nak pergi Sabah. Aku tak tahu jalan pergi Sabah. Jadi 100% aku sebagai peserta tu haruslah mengikut lead ataupun marshal. Jangan terpopo kapah. Ikut mereka. Okey, kalau mereka katakan belok kiri, belok kanan. Jangan kau nak buat sendiri. Jangan, paling bagus kau jangan potong lah. Mereka tu jangan dipotong. Okey, lead dengan marshal janganlah dipotong. Kita sampai balik tempat tunggu sini. Okey, dan yang terakhir adalah selepas kita berkonvoi. Okey, biasanya selepas berkonvoi ni kita akan berkumpul lah di satu tempat. Alamak, hijau. Yang ni tak ada nombor. Aku tak tahu. Okey, kita akan berkumpul di satu tempat, mencari tu tempat untuk berkumpul. Kemudian kita ambil gambar ramai-ramai lah. Biasanya macam tu lah. Itu adalah tu yang terakhir sekali kita buat. Okey, biasanya lead dengan marshal dia akan tetapkan, ataupun penjelaras dia akan tetapkan di mana tempat yang sesuai untuk kita berhenti, untuk kita ambil gambar, untuk sebelum kita balik semua. Okey, dan biasanya peserta-peserta konvoi ni akan ikut dengan baik, supaya tak tadi berlaku yang lepas tu yang sweeper dia pastikan semua peserta dah datang balik semua tu. Cantiknya comelnya. Skuter. Okey. Aku bagi sini. Aku malah nak laju hari ni. Okey. Dan pastikan semua peserta konvoi tu semua dah berkumpul dengan baik. Itu barulah kita, lepas tu kita ambil gambar kita tu, lepas tu barulah kita akan bersurai. Itulah serba sedikit peraturan besar berkonvoi yang aku tahu lah, kalau ada penambahan ke apa ke, korang boleh komen dekat bawah ni. Apa yang aku tahu dan apa yang aku tak tahu, nanti korang komen lah di bawah tu. Nanti ada penambahan, korang komen lah di bawah tu. Jangan tak komen. Okey, yang aku tahu setiap kali aku ikut orang berkonvoi, aku akan tengok lah, akan perhatikan macam mana cara orang tu berkonvoi, macam mana grup itu berkonvoi. Setiap grup tu tak sama tau. Ada yang laju, ada yang okey, ada yang betul-betul perlahan. Itu contohnya macam geng Hali lah. Biasanya geng Hali ni memang tak boleh gerak laju, dia orang kena gerak perlahan, relay, cool. Itu yang paling best lah. Tapi kalau yang laju tu aku tengok, aduh, kecewa lah aku tengok. Sanggup dia tinggalkan yang belakang-belakang tu di depan sana. Itu tak elok lah sebenarnya. Sangat-sangat tak elok. Lead dengan marshal kalau boleh jangan tinggalkan orang. Jangan harapkan sweeper saya nak kumpul-kumpul orang tu. Okey. Baik. Dan pesan aku dengan korang yang bagi baru-baru nak berjinak dengan motosikal ni, okey, kalau nak berkonvoi tu boleh, tak ada salah tu. Kalau nak join saya pun boleh ikut akaun TikTok saya, Enturu Rider juga. Nanti kita chat sama-sama, masuk grup aku ataupun mana-mana grup yang kau ada. Okey. Kita tunggu sini dulu.
Belum lagi habis lumpir. Dah jalan dah Foodpanda. Okey baik. Macam aku cakap tadi, kalau nak ikut join saya berkonvoi bersama rakan saya, boleh, tak ada masalah. Kau DM je dekat Facebook aku Enturun Rider juga, ataupun akun TikTok aku Enturun Rider juga. Kau boleh DM lah aku. Tak ada masalah. Kalau Remiri Betoniah ni boleh lah join sekali. Dulu pun ada, boleh join. Tak ada masalah tak ada halnya. Okey, kita saling bertukar pendapat lah. Cara kita ride dengan ride dengan cara orang lain ride. Tak kisah pun. Macam aku ride, aku bagi tahu lah cara aku ride macam ni. Lepas tu kita akan berkongsi pengalaman. Itu sangat penting sebenarnya. Itu tujuan kita berkonvoi. Bukan kita nak cari siapa yang hebat, yang paling laju, yang paling hebat. Tidak. Konvoi ni adalah untuk kita bersantai-santai, bersenang-senang bersama kawan-kawan kita. Wah. Okey. Jangan kau nak macam kita kata tadi lah. Konvoi ni bukan tempat untuk kau berlumba dan tunjukkan hebat kau. Okey, bukan. Konvoi ni adalah untuk kau santai-santai bersama-sama rakan kau, berjalan-jalan jauh ataupun dekat. Itu adalah gunanya konvoi. Okey. Baik, sebab itu setiap konvoi itu ada setiap peraturan dia sendiri. Jadi kau harus ingat dulu, ada peraturan dia sendiri. Jadi kau harus ingat supaya kau tidak ada terbawa-bawa dengan sikap kau yang melampau tu. Okey. Apa yang cakap aku tak tahu dah. Contohnya kalau konvoi tu slow, kau slow lah, janganlah kau laju. Tak apa, perlahan itu lagi bagus sebenarnya. Macam aku lah, aku lebih suka perlahan. Aku paling laju pun 102, 103 kadang-kadang. Itu paling laju aku lah, 102, 103. Okey. Macam ada iklan cakap, kau laju-laju buat apa? Kan? Kau laju-laju buat apa? Tak ada orang tengok motor kau lepas tu. Laju-laju nak ke mana? Tempat yang kita tuju pun sama saja. Okey. Jadi kau bawalah perlahan motor tu. Janganlah bawa laju sangat. Kau tengok sisi besar, lepas tu kau bawa laju. Kau tinggalkan sisi kecil. Itu salah. Itu mindset yang sangat salah. Okey, jangan guna tu. Okey, baik. Aku rasa sampai sini saja video aku kali ini. Okey. Apa-apa kalau ada penambahan ke apa cakap, kalau ada idea lain korang boleh komen dekat bawah tu. Komen saja. Aku terangkan sedikit lah yang aku tahu setakat inilah. Aku tak ceritakan semua sebenarnya, tapi aku ceritakan yang paling basic sekali semasa kita berkonvoi. Okey. Apa-apa pun ingat, elek-elek memotong ya. Elek memotong ya. Jangan bawa laju. Okey, tengok tak pakai helmet orang ni. Aduh, budak-budak ni sekarang ni. Aduh, aku dah tegur berapa kali dah, pakailah helmet. Aduh, ni sampai bertiga pula. Aduh. Okey, video link pemotor ya. Kita akan jumpa lagi pada episod yang datang. Okey, salam sejahtera. Pastikan masa ride tu sehat-sehat. Okey, semua pastikan sehat. Okey, ini darah. Okey, pastikan sehat. Jangan kalau tak sehat jangan pergi berkonvoi. Okey, ingat peraturan-peraturan yang telah saya bagi tahu tadi itu adalah sebahagian saja. Okey, tak semua pun. Tapi kalau ada, kamu boleh tambah komen dalam bawah dulu. Okey, bantu saya. Okey, subscribe channel saya, like, comment and share. Okey, kita akan jumpa lagi episode akan datang. Okey, bye bye. Peace out.